hikmah pensyariatan korban. Korban ialah ibadah. Setiap korban yang dilakukan kerana ibadah mempunyai hikmah dan faedah selain daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini samalah dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah-ibadah yang kita laksanakan, ya, perintah-perintah Allah yang Allah telah tetapkan untuk kita, dan juga larangan-larangannya, ya, di situ ada hikmah. Sama ada kita boleh fikir, kita sedar, ataupun kita tak boleh nak fikir, ya. Sama ada kita boleh fikir hikmah dia ataupun kita tak boleh nak fikir hikmah dia. Setiap apa yang Allah Ta'ala syariatkan dan Allah Ta'ala larang, maka sudah tentu ada hikmah dia, ya. Contohnya lah, macam sebagaimana diharamkan kepada kita makan babi, sebagai contoh. Sebagai contoh, maka zaman dulu, ya, mungkin orang akan tertanya-tanya sebab apa haram makan babi. Ya, rupa macam kambing lebih kurang juga, saiz apa semua, kan, kaki empat juga, kan, zaman dululah. Tapi pada zaman sekarang ni dah terbukti, ya, bahawasanya babi tu dia memudaratkan, kerana ada dalam daging dia cacing ataupun bakteria yang sukar untuk dihapuskan sekalipun dengan cara masak, ya. Maka dah tentu bila mana sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan tu, sudah tentulah ianya memudaratkan kita. Hikmah dia, sama ada kita boleh fikir ataupun kita tak boleh nak fikir. Baik, jadi sudah tentu setiap ibadah tu ada hikmah dia. Baik, hikmah yang paling jelas dan tinggi nilainya tentang korban adalah untuk menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji baginda supaya menyembelih anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menebusnya dengan seekor kibas yang diturunkannya dan memerintahkan baginda menyembelihnya. Peristiwa ini berlaku setelah Nabi Ibrahim AS dan anaknya berusaha bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kisah yang sedia maklum lah, yang kita dah sedia maklum, ya. Dan ibadah korban kita ni pun ialah bersempena menghayati pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Kita diperintahkan untuk sembelih kambing je, sembelih kambing, sembelih lembu. Maknanya kita korbankan duit, ya. Tak mampu nak seekor lembu, maka boleh satu bahagian, 500 setengah, ya. Kita dari segi hakikatnya kita diperintahkan untuk korbankan duit, ya. Tetapi Nabi Ibrahim AS, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak. Mengorbankan anak. Maka disebabkan itu ialah perintah Allah, ya, Tuhan Maha Pencipta, ya, Tuhan yang Maha Perkasa, yang telah memerintahkan. Maka Nabi Ibrahim AS, ya, melakukannya tanpa ragu-ragu, tanpa bantah. Dan dia tanya juga anak dia, bukan terus ambil pisau sebelah, tanya dulu apa pendapat. Maka disebabkan anaknya pun Nabi, maka mereka Nabi Ismail berkata, ya, buatlah, ya, if'al ma tu'mar, dan buatlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua-dua beranak itu adalah contoh kepada kita dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa berkecuali, sekalipun terpaksa mengorbankan anak sendiri, ya. Maka daripada situ, untuk mengingati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim AS, maka disyariatkan kepada kita untuk korban binatang, menyembelih binatang.